Soli Deo Gloria bukan sekedar moto teologis, 纬度荣耀不是这个神学的附照， tetapi panggilan hidup yang radikal. 但是这是一个我们生命中的一个符照。 Menolak segala bentuk pemuliaan diri 我们就是推荐了在我们个人身上的荣 dan 耀， mengembalikan hormat kepada Allah. 才是要回归于上帝的荣耀。 Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat sekalian yang di hadapan saya, yang ada di gereja dan juga yang ada di rumah atau dimanapun yang menyaksikan lewat layar, baik layar HP maupun layar televisi. 弟兄姐妹们，早上好！今天不但是在这里，我们同敬拜，就是借助我们的这个手机和其他的零件，我们一同来相足敬拜。 Soli Deo Gloria, segala kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. 纬度荣耀归给主。 Hari ini adalah hari Minggu terakhir di bulan Oktober. 今天就是我们在10月份的最后一个星期， Bulan yang di kalangan umat Kristen dikenal sebagai bulan reformasi. 可以说基督徒的这个也被称为宗教的改革月。 Setiap kali kita memperingati reformasi gereja, kita diingatkan tentang 5 hal penting. 每次我们纪念教会的改革时，我们都会想起改教家重新发现的5个信仰的根基。 4 diantaranya kita sudah dengarkan bersama-sama sejak awal Oktober sampai dengan minggu lalu. 我们就是在这个10月初，一直在上个星期呢，有4样的这个说了，我们已经听过了， Yaitu Sola Scriptura, hanya Alkitab, Sola Gracia, hanya kasih karunia, Sola Fide, hanya karena iman, Solus Christus, hanya karena Kristus. 纬度圣经、纬度恩典、纬度信仰、纬度基督。 Dan puncaknya adalah hari ini, Soli Deo Gloria, segala kemuliaan hanya bagi Allah. 今天的顶峰是纬度荣耀，就是一切荣耀都归给他。 Mengapa harus ada Soli Deo Gloria di antara sola-sola yang lain? 为什么在其他的说说应该有所谓的这个一切荣耀呢？ Karena ia adalah reaksi terhadap kemuliaan manusia di dalam gereja pada abad pertengahan pada waktu itu. 因为这是所有宗教改革教育的这个最终的目的。 Sola Gracia, Soli Deo Gloria adalah tujuan akhir dari seluruh doktrin reformasi. 就是所有宗教改革教育的最终目标。 Dan Soli Deo Gloria adalah penegasan bahwa inti hidup orang percaya bukan tentang diri sendiri, tetapi tentang Allah. 并且已经肯定了信任生命的本质，不是关于我们自己，乃是要关于神。 Semua sola berbicara tentang bagaimana Allah menyelamatkan manusia. 每一样的说了都是讲述关于神怎么样的来拯救世人。 Tetapi Soli Deo Gloria berbicara tentang mengapa Allah melakukan semuanya itu. 但是这个纬度荣耀，就是说为什么神要做这一些？ Ya, supaya namanya dipermuliakan di seluruh bumi. 也就是说，使他的名在这个全地能得到荣耀。 Inilah puncak daripada semuanya. Ini berbicara tentang arah hidup kita, yaitu semua kemuliaan hanya bagi Tuhan. 这是一切的顶峰，也是谈到了我们生命的方向，即一切荣耀要归给真神。 Bapak Ibu sekalian, di zaman sekarang manusia hidup dalam budaya yang sangat menonjolkan diri. 亲爱的弟兄姊妹们，在当今的这个时代里面，人类的生活在一切非常自信的文化中。 Dunia modern mengajarkan bahwa keberhasilan sejati adalah ketika seseorang dikenal, seseorang dihormati dan diakui oleh banyak orang. 现在这个世界就告诉我们说，真正的成功是当一个人被很多人认识、尊重和认可。 Media sosial dipenuhi dengan keberhasilan, dengan prestasi dan dengan citra diri yang dibangun sedemikian rupa agar tampak mengagumkan.
社交的媒体充满了成功、成就和自我的形象，这些都是以令人钦佩的方式构建的。 Banyak orang hidup dengan semboyan tidak tertulis. Selama aku berhasil, selama orang mengenal aku berharga, aku puas. 许多人都遵循着一句不成文的座右铭，就是只要我成功，只要人们认识我，我就是有价值的，我就满足了。 Martin Luther, sang reformator, pernah berkata, berhala yang paling berbahaya adalah diri sendiri, sebab manusia lebih suka memuliakan dirinya sendiri daripada memuliakan Allah. 宗教改革家马丁路德曾经这么的说过：说最危险的偶像就是你自己，你我，因为人们更喜欢荣耀自己，而不是荣耀上帝。 Tanpa disadari, pola pikir seperti ini menuntun manusia pada kemuliaan diri. 在我们不自觉中呢，我们受到了觉得张扬。 Segala sesuatu diukur dari seberapa tinggi kita bisa menonjol, seberapa banyak orang memuji, dan seberapa besar nama kita dikenal. 就是我们看来横办，到有多少个的人赞扬我们呢？或者是认为是属灵的人更多的人认识。 Bahkan di tengah-tengah kehidupan rohani pun, tidak sedikit orang melayani Tuhan dengan motivasi yang sama, agar terlihat hebat, agar dipuji, dan agar dianggap rohani. Tapi itu di gereja lain ya Bapak Ibu, di gereja sini tidak ada, pelayannya bagus-bagus. 感谢主，很多时候在我们侍奉上帝的这个岗位上的时候，我们多少个时候也觉得我们自己多半，我们是多么的厉害。 Namun iman Kristen kita memanggil kita untuk berjalan pada arah yang berlawanan 但是 dengan dunia ini. 但是基督教的信仰却要我们走相反的方向，就在这个世界里。 Itu sebabnya Alkitab dengan tegas menyatakan bahwa hidup ini sekali lagi bukan tentang kita, tetapi tentang Allah. 所以圣经很坚定的指出，告诉我们说，生命不是关于我们，而是关于上帝。 Landasan firman Tuhan pada hari ini diambil di dalam Roma 11 ayat 36 yang berbunyi, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. 今天我们所读的经文就是在罗马书11章36节来说，因为万有都是本于他，依靠他，归于他，愿荣耀归给他，直到永远。 Bapak Ibu Jemaat sekalian, para reformator tidak pernah mencari nama besar. 亲爱的弟兄姐妹们，每个改革家们，他们不是在寻找所谓的大人物。 Mereka tidak berkata supaya aku tahu. Mereka tidak berkata agar orang tahu aku benar. 他们不会说好让人们知道我是公义的。 Tetapi mereka berjuang agar Tuhan dikenal dan dimuliakan. 但是他们却是努力让上帝被人认识并荣耀。 Dan disinilah kita diingatkan hidup ini bukan tentang kita. 在这里，我们可以看到，我们的生命不是关乎于我们自己， Bukan tentang aku, bukan tentang prestasi, bukan tentang apa yang aku mau, melainkan tentang Allah yang layak dimuliakan dalam segala hal. 不单是关乎自己，而且是不是关乎我们的成就，或者是我想要什么，是关于在一切的事上都能荣耀神。 Bapak Ibu Jemaat, kemuliaan itu merupakan natur Allah sendiri. 我们知道弟兄姊妹们，因为这个荣耀也是神自己的这个性灵属性。 Natur itu adalah sesuatu yang melekat pada diri. 这个所谓的属性就是糊着在我们的身上， Yang tidak bisa dipisahkan. 是不能分割的。 Natur kita ini manusia. 我们的本性就是人， Dan selamanya natur kita ini manusia. 我们的本性始终是人。 Kita tidak bisa bilang natur kita adalah tumbuh-tumbuhan. 我不能说我的本性是植物， Kita tidak bisa mengatakan bahwa natur kita adalah, mohon maaf, binatang. 或者是我们的本性说是动物。 Kita tidak bisa menjadi Allah. 我们更不能成为神。
Karena natur kita adalah manusia. 因为我们的本性是人。 Demikian pula Allah, naturnya adalah Allah yang mulia, yang berarti Allah memiliki kemuliaan itu dari dirinya sendiri. 同样的，神他的本性是荣耀的神，这意味着神从他自己那里得到了荣耀。 Tolong slide-nya. Kemuliaan Allah menyatakan keagungan Allah. 哦，弟兄姊妹们，神的荣耀表达了他自己的伟大， Kemuliaan Allah menyatakan kesempurnaan Allah. 荣耀的神也表达了他的完美。 Kemuliaan Allah menyatakan Dia Allah yang maha tinggi. 而真神的荣耀也宣称他是至高的神， Sehingga 以至于 kemuliaan Allah yang terus-menerus melekat di dalam dirinya itu 所以神的荣耀也不断的浮着在他身上。 mau tidak mau membuat dirinya layak untuk disembah, layak untuk dihormati, layak untuk dipuji, dan layak untuk ditinggikan. 不可避免地使他值得敬拜，而值得尊重，也是值得赞美，也值得高举。 Bapak Ibu jemaat sekalian, kita sering melihat berita jika presiden kita Bapak Prabowo mengunjungi suatu daerah. 有时候我们是常听到这个消息，就是我们的总统 Prabowo 他到各地各处去，他访问。 Lewat. Ya. Ketika presiden kita mengunjungi suatu daerah, suatu kota atau suatu negara, ya, banyak sekali terlihat orang-orang begitu menghormati beliau. 当我们的总统到各地各处去访问的时候，许多人都在尊敬于他。 Jika beliau itu hanyalah seorang pemimpin negara yang bersifat manusia dan orang begitu menghormatinya. 若是他是个熟悉的这个国家领袖的话，人人都这样的尊敬。 Bagaimana kita melihat kemuliaan Tuhan yang mengatasi segala negeri, yang mengatasi segala kerajaan, yang mengatasi bumi, mengatasi langit. 我们可以看见我们崇高的神，他能够掌管着这个生命、地球或者其他的等等。 Tentu kita harus lebih menghormati Tuhan 那 kita. 肯定我们要更尊崇我们的神。 Pagi ini saya mau mengingatkan bahwa Kristus adalah penyataan kemuliaan Allah, supaya melalui Kristus kita tahu bagaimana kita memuliakan Allah. 那在这里，我们要借助这个基督，我们知道我们怎么样在神面前，我们来荣耀我们的神。 Dengan kata lain, tidak mungkin kita bisa memuliakan Allah tanpa kita mengenal Kristus di dalam hidup kita. 换句话说，我们不可能荣耀神，若是我们不能更认识基督。 Kenapa? 为什么？ Karena kita orang berdosa 因为我们是罪人， dan Dia, Kristus, adalah kemuliaan Allah yang diutus oleh Bapa untuk datang ke dunia untuk menyatakan kemuliaan yang sesungguhnya. 因为是神，差遣他的独生儿子来到世上，让我们能够真是真神上帝。 Oleh karenanya di dalam keberdosaan kita, 更是在我们的这个罪犯过中， kita membutuhkan anugerah Allah supaya kita bisa memuliakan Allah. 我们需要上帝的恩典，让我们能够荣耀神。 Di dalam keberdosaan kita, kita membutuhkan penebusan dari dosa supaya kita bisa memuliakan Allah seperti sedia kala. 让我们在犯罪当中能够得到上帝的救恩，好让我们能够恢复像过去一样。 Inilah poin penting untuk bisa mengerti soli deo gloria. 这就是最重要的一点，何谓就是纬度荣耀。 Sebelum kita bisa mengembalikan kemuliaan kepada Allah, kita harus dipulihkan relasi kita dengan Allah. 唯有荣耀在我们能恢复这个神的荣耀之前，我们必须恢复与神的关系。 Sebelum kita bisa memuliakan Allah, kita harus diperdamaikan dengan dirinya supaya kita bisa memuliakan Dia melalui Yesus Kristus. 在我们能荣耀神之前呢，我们必须与神和好，这样我们才能通过耶稣基督来荣耀神。 Soli deo gloria mengingatkan kita bahwa keselamatan itu
dari awal sampai akhir adalah karya Allah untuk kemuliaan Allah. 我们这个纬度永要告诉我们说，这一段的这个过程当中，就是我们要荣耀神。 Seperti bacaan firman Tuhan tadi Efesus 2. 就好像刚才我们所读的以弗所书。 Ya. Martin Luther berkata, tidak cukup bagi seseorang hanya untuk mengenal Allah yang mulia, kecuali dia mengenal Allah di dalam kerendahan daripada salib. 那马丁路德告诉我们说，一个人除非在基督十字架的谦卑中认识神，否则在荣耀中认识神是不够的。 Bapak Ibu Jemaat, tanpa Kristus, tanpa Roh Kudus di dalam hidup kita, jangan harap hidup kita akan bisa memuliakan Allah. 弟兄姊妹们，如果没有基督，没有圣灵在我们的生活中，就不要希望我们的生活能够荣耀神。 Memuliakan Allah tidak segampang yang kita pikirkan. 我们要荣耀神，并不像我们想象的那么容易， Karena kita adalah manusia berdosa di hadapan Allah. 因为我们在神的面前都是有罪的人， Kita butuh anugerah Allah. 我们需要神的恩典， Kita butuh penebusan Kristus. 我们需要基督的救赎， Kita membutuhkan kelahiran baru dari Roh Kudus. 我们也需要圣灵的重生， Barulah hidup kita bisa memuliakan Allah. 这样我们的生活才能荣耀他。 John Calvin, Bapak Reformator juga berkata, 宗教改革家之父约翰教伦 kita tidak pernah sungguh-sungguh memuliakan Kristus di dalam diri kita sampai kita itu membuang kemuliaan diri kita. 我们除非要抛弃自己的这个荣耀，然后呢，我们就否则呢，我们永远不会在自己的身上真正的能够荣耀基督。 Bapak Ibu Jemaat sekalian, jika di dalam diri kita masih ada kemuliaan diri, masih ada kesombongan, masih merasa diri hebat, 若是在我们的内心还有自我的荣耀或者是傲慢，我们仍然觉得自己很伟大， maka John Calvin mengatakan 因此 tidak mungkin bisa memuliakan Allah. 所以这个约翰教伦告诉我们说，我们不能荣耀上帝。 Oleh karenanya seperti yang saya katakan tadi, kita membutuhkan pemulihan relasi dengan Allah melalui penebusan Kristus agar kita sebagai orang-orang pilihan bisa memuliakan 那就 Dia. 是我们要跟上帝的关系要和好，这样子我们就能够在生活中荣耀神了。 Tujuan hidup kita hanya satu, memuliakan Tuhan. 我们生活的目标只有一件，就是我们要荣耀神。 Masalah kemudian hidup kita menjadi berhasil, kita menjadi orang sukses, kita menjadi orang kaya, kita menjadi penguasa dengan menduduki satu jabatan, kita menjadi terkenal, itu hanyalah bonus dari Tuhan. 问题是我们能够变得富有，或者是我们变得成功，我们能够成为统治者，或者我们变得出名，这都只是上帝的奖励。 Apa yang bisa kita peroleh di dunia ini, itu bukan tujuan hidup utama kita. 我们能够生活在这个世界上呢，并不是唯一的目的。 Sekali lagi, satu-satunya tujuan hidup kita yang tertulis di dalam Alkitab, di dalam pemikiran para reformator, hanyalah memuliakan Allah sebagai satu-satunya pribadi di dalam hidup kita. 在圣经中，在改革者的心目中，因为上帝就是我们生命中唯一的人。 Nah, sekarang bagaimana hidup kita bisa memuliakan Tuhan? 那我们如何才能够荣耀神呢？ Yang pertama, 第一件 hidup yang berbuah. 就是我们能够接触果子。 Dasar firman Tuhan diambil di dalam Yohanes 15 ayat 8. 就是在约翰福音的15章8节， Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. 你们多结果子，我父就因此得荣耀，你们也就是我的门徒了。 Buah apakah yang dimaksud di sini? 这里说的果子的意义是什么呢？ Yesus di dalam ayat ini berbicara tentang transformasi hidup orang percaya. 这里告诉我们说，这里的果子，耶稣
强调，就是我们生命的改变。 Dan Yesus tidak dengan jelas menjelaskan buah apa yang dimaksud. 耶稣也没有清楚的解释什么的果子。 Tetapi ini mencakup semua aspek kehidupan orang percaya. 但是而且涵盖了信徒生活着的各方面。 Buah di sini termasuk di dalamnya adalah pengenalan kita akan Allah. 其中之一，这里的果子就是包括我们对神的认识。 Pengenalan kita akan Tuhan 3 tahun lalu dengan hari ini harus berbeda, Bapak Ibu. 我们对神的认识肯定一定是不同的。 Janganlah pengenalan kita kepada Tuhan 10 tahun lalu ketika kita pertama kali bertobat, lalu dengan hari ini tetap tidak berubah. 不要让我们10年前的我们对神的认识，但是在今天却是依然不变。 Mari kita ikut kelas grow. 我们来参与这个 Grow 的这个课程。 Berbuah bukan hanya di dalam pengenalan kita akan Tuhan, tetapi berbuah juga di dalam arti karakter kita harus berubah, harus transformasi, dosa harus dikikis oleh Tuhan. 我们所借助的果子，不仅在于我们对神的认识，而且在于我们品格的改变，必须转变。 Kalau dulu kita pemarah, sekarang kita masih pemarah, berarti karakter kita tidak mengalami perubahan. 若是我们过去常发怒，今天还照样发怒，那么我们的生命根本没有改变。 Kalau dulu kita pendendam dan sekarang masih mendendam, kita menjadi orang yang tidak berbuah di hadapan Tuhan. 如果我们以前是记恨，现在还是记恨的话，那么就成为神面前不结果子的人了。 Kalau kita sudah tahu apa yang menjadi berhala kita, 那我们如果知道什么是我们的生命的偶像， Bapak Ibu masih ingat berhala-berhala, seri berhala? Kalau tidak salah tepat 1 tahun lalu bulan Oktober, gereja kita menyampaikan, mengutbahkan tentang seri tentang berhala. 我们记得吗？在去年的10月份，我们的教会讲台上都在说关乎于这个偶像的事。 Berhala bukan cuma patung, tetapi 偶像不单单是这个木刻的， berhala kontrol, berhala penerimaan, berhala kuasa, dan berhala kenyamanan. 对我们的控制，对我们的舒适等等。 Dan kalau Bapak Ibu jemaat sekarang sudah tahu, tahun lalu sudah tahu bahwa di dalam diri ada berhala, dan sampai hari ini Bapak Ibu masih memelihara berhala-berhala itu tidak berkurang sedikit pun, itu artinya kita menjadi orang yang tidak berbuah. 那就是如果你在这个偶像的事上还是这样的活在里面的话，那么你我就是不结果子的神的儿女。 Di dalam Kristus kita tidak bisa bilang memang saya begitu kok, mau apa? 在基督耶稣里面，我们不能说我本来就是这样。 Justru di dalam Kristus semua hal buruk bisa dikikis. 就是在基督耶稣里面，每一样的不讨神喜悦的，就会慢慢的改变。 Paulus di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 24. 这里我们用印度尼西亚讲， Ya. 这里我们用印尼文来 Tentang 阅读。 buah-buah roh. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dan segala hawa nafsu dan keinginannya. Galatia ini berbicara tentang buah-buah Roh Kudus. 在加拉太书里，我们看见所说的就是关于果子的问题。 Buah-buah Roh Kudus inilah yang dinanti-nantikan Tuhan di dalam diri anak-anaknya. 这个圣灵的果子，是耶稣所盼望在的儿女们身上能活出来。 Hidup kita dituntut untuk berbuah. 我们的生命，神要求我们必须结果子。 Dengan berbuah kita memuliakan Tuhan. 因着我们结了果子，那神的名就变得荣耀了。 Jemaat sekalian, hiduplah dengan berbuah banyak di hadapan Tuhan. 亲爱的弟兄姊妹们，但愿我们能在上帝的面前结出累的果实。 Engkau memuliakan Bapakku di surga, 你就 kata 会， Yesus. 耶稣就会说：“你会荣耀我在天上的父。”
Lalu bagaimana lagi kita memuliakan Tuhan? Kita memuliakan Tuhan di dalam ibadah kita. 我们怎么样的来荣耀神呢？就是在我们的敬拜中。 Ibadah yang sejati bukanlah ibadah yang gegap gempita, 一个真诚的这个敬拜，不干呀。 tetapi ibadah yang berkenan kepada Tuhan adalah ibadah yang keluar dari dalam diri, dari dalam hati kita masing-masing. 要是我们有个真诚的敬拜，你是要由心中所发出来的。 Tuhan senang dengan ibadah yang sungguh-sungguh. 因为神喜悦我们以真诚的心来敬拜， Tuhan senang dengan ibadah yang tulus. 更喜欢我们能够以坦诚的心来敬拜。 Tuhan senang dengan ibadah yang benar dari umatnya yang diberikan kepada Dia. 他也喜欢每一个神的儿女们的敬拜是朝向他。 Menurut Katekismus Westminster, 按这个 Catechismus Westminster 说的， Katekismus ini artinya adalah sebuah rangkaian ajaran teologi sistematis yang dirancang untuk mengajarkan iman Kristen kepada semua kalangan, khususnya orang awam. 根据这个威斯敏斯特教义，就是该的教义问答是一系列系统的神学教义，旨在向所有媒体传授基督教的信仰。 Katekismus ini tema utamanya adalah Allah, manusia, dosa, keselamatan, hukum moral, dan doa, dan dijelaskan dengan bahasa yang mudah supaya orang awam gampang menangkap maksudnya. 所谓的韦斯敏斯，就是说把我们的生命里面，或者是罪犯和其他的，就是在里面完全的诉说了。 Nah, menurut katekismus ini, ibadah yang sejati itu adalah ibadah yang memikirkan Allah, ibadah yang merenungkan Allah, mengingat Allah, sangat menjunjung tinggi Allah, menghormati Allah, memuja Allah, mengasihi Allah, menginginkan dan takut di dalam Dia. 这个所谓他所说的，就是我们有个敬畏上帝的心，常思念他，默想他，敬畏他。 Mazmur 22 ayat 4. 在诗篇里的22章4节告诉我们说， Lewat mundur, sorry. Mazmur 22 ayat 4 mengatakan, padahal engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian Israel. Ayat ini secara tidak langsung mengatakan bahwa jika kita menaikkan puji-pujian kita lewat ucapan, lewat lagu di dalam ibadah kita yang keluar dari hati yang tulus, maka kemuliaan Allah akan hadir di tengah-tengah ibadah kita. 这一节的经文告诉说，当我们在敬拜的时候呢，如果我们有一颗诚恳的心，不但是口唱心和来赞美的时候，那这样的敬拜是讨主喜悦的。 Jadi di dalam ibadah kita yang sejati, 在一个真诚的敬拜里， baik secara komunal seperti ini ibadah hari Minggu, 不论是像今天我们具体的在这里敬拜， maupun ibadah di rumah masing-masing. Jikalau Bapak Ibu mengadakan ibadah di rumah, 或者是我们在家庭中的敬拜， ibadah di dalam diri sendiri, 或者是 Allah bisa dimuliakan. 在你自己的敬拜中，神的名得荣耀。 Dan berikutnya, bagaimanakah cara kita memuliakan Allah? Nomor 3, melalui panggilan hidup 第三 kita 点就是我 masing-masing. 们如何来荣耀神的名呢？就是在神的呼召里面。 1 Korintus 10:31 mengatakan, aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Bapak, Ibu, Saudara, kita semua memiliki panggilan hidup yang berbeda-beda, tetapi tujuannya tetap satu, yaitu memuliakan Allah. 神在我们各位当中呢的呼召各不同，但是宗旨就是我们都能来荣耀神的名。 Memuliakan Allah tidak harus menjadi hamba Tuhan. 我们要荣耀上帝的名，并不一定我们成为神的仆人。 Memuliakan Allah tidak harus menjadi full timer di gereja. 我们不能成为不断的在教会里面，那就是荣耀神。 Muliakanlah Allah sesuai dengan panggilan hidup kita masing-masing. 但因我们荣耀神是按上帝在我们身上的这个呼召， Yang jadi dokter, 成为医生，
Permuliakan Allah dengan profesi Anda sebagai dokter. 你是一位当医生的，那你要在哪里荣耀神？ Yang pengacara, 美国律师们， muliakan Allah dengan profesi Anda sebagai pengacara, sebagai lawyer. 你成为一个律师，你也在你的岗位上来荣耀神。 Yang menjadi guru seperti saya atau guru-guru sekolah minggu. 那些像我这样的或者老师、组织学老师们， Muliakan Allah dengan membaktikan diri mendidik murid-murid dengan sungguh-sungguh. 通过治理而认真的能够教育学生来荣耀上帝。 Yang punya toko, layanilah pelanggan dengan baik. 每一个当这个店主的呢，你要好好的招待你的客户。 Yang punya usaha, seorang pengusaha, pimpinlah usahamu, perusahaanmu dengan sebaik-baiknya. 要是你有什么样的工作事业，你要好好的在那里站岗。 Jika kita menjalankan panggilan hidup ini dengan sungguh-sungguh, kita memuliakan Allah di dalam diri kita. 若是我们在生活中能够认真的履行这一样的呼召，我们就会在我们的内心来荣耀上帝。 Jika ada ibu-ibu yang berkata, 或许有一些的姐妹们，她这样的说 Pak Budi, 我的传道 saya，cuma ibu rumah tangga. 我不过是一 Saya tidak 位 bikin apa-apa. 是一位家 Saya 庭主 cuma 妇， tinggal di rumah. 我是住在家里的， Apakah saya bisa memuliakan 我 Tuhan? 是否能够荣耀神吗？ Ibu-ibu sekalian, 亲爱的姐妹们， ingatlah, 我们要记得， lihatlah istri-istri para tokoh Alkitab. 我们从圣经的人物看见有一些的妻子们， Sarah, 我们说撒拉， Hana, 还有哈娜， mereka adalah ibu-ibu rumah tangga. 她们都是家庭的主妇， Tetapi mereka dipakai Tuhan 但是神却是大大的重用 untuk 他们 memuliakan Dia. 来荣耀神。 Ketika ibu-ibu mendidik anak dengan baik, 当我们教育孩子更好 ketika 的祝福， ibu-ibu melayani suami dengan baik, 或者是更好的服侍我们的丈夫， ketika ibu-ibu sudah mengerjakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, 或者是在我们的家庭工作事业上已经负起最大的责任。 itu artinya hidup ibu-ibu sekalian sudah memuliakan Tuhan. 这一切就表示，姐妹们，我们已经荣耀神了。 Bapak Ibu Jemaat, itulah 3 prinsip penting bagaimana kita bisa memuliakan Tuhan di dalam hidup kita. 这就是3点最重要的原则。我们怎么样在生活中荣耀神？ Melalui hidup yang berbuah, 我们借着结果子的生命， melalui ibadah kita, 借着我们的敬拜， dan melalui panggilan hidup kita masing-masing. 更是在我们各自神所呼召的这个生活中。 Jemaat sekalian, 我亲爱的弟兄姊妹， melalui perjalanan sejarah reformasi, 在这个改革的这个过程当中， kita belajar bahwa 我们所学习的就是， puncak dari iman Kristen bukan terletak pada kebesaran manusia, 在我们这个基督徒的顶点，不是因着我们的成就， tetapi pada kemuliaan Allah yang dinyatakan di dalam Kristus. 但是上帝的荣耀却是显现在基督耶稣里。 Dari Luther hingga Calvin, 不论是靠文或者是路德， dari Barth hingga Kuyper, 有新加坡比伯2位， semua bersuara satu. 他们都是同一样的心声， Hidup ini bukan milik kita, 因为这生命不是属于我们的， bukan untuk nama kita, 也不是因着我们各自的名， melainkan untuk Dia yang telah menebus kita. 乃是他已经救赎了我们。 Soli Deo Gloria bukan sekedar moto teologis, 为度荣耀不是这个神学的复杂， tetapi panggilan hidup yang radikal, 但是这是一个我们生命中的一个呼召。 menolak segala bentuk pemuliaan diri, 我们就是推荐了在我们个人身上的荣 dan 耀， mengembalikan hormat kepada Allah. 这是要回归于上帝的荣耀。 Di tengah-tengah dunia yang menyanjung pencapaian pribadi, 我们看见在这个今天的时代里面，都是
自信的一拳。 Orang percaya dipanggil untuk kembali ke pusat Injil. 每个相信的人就要回归于这个福音里面， Tempat di mana kasih dan anugerah Kristus menjadi alasan, menjadi kekuatan, dan menjadi tujuan dari setiap langkah hidup kita. 那是在我们这生命当中的理由，就是朝向耶稣基督所给我们的什么样的生命。 Hanya ketika hidup kita berakal di dalam Injil, 当我们活在福音中， barulah setiap pekerjaan, pelayanan, dan keberhasilan menjadi pantulan kemuliaan Allah. 那在我们的工作上，在我们的事业上呢，就成为上帝所给我们的反灯。 Maka pada akhirnya 最后 biarlah segala yang kita pikirkan, segala yang kita katakan, dan segala yang kita kerjakan hari ini dan selamanya bergema dalam satu seruan iman. Soli Deo Gloria, segala kemuliaan hanya bagi Allah. 让我们今天所想、所说、所做的一切，都在一个呼唤中回应，那就是唯独荣耀。 Amin.阿门。